Pada suatu hari, ada sebuah hikayat cerita raja-raja yang dahulu kala. Negerinya bernama Cempaka Jajar di Jenggala, mempunyai raja yang digelar dengan Sang Nata. Baginda mempunyai beratus hulu balang dan banyak negeri di bawah taklukannya. Di negeri ini, Baginda mempunyai taman yang indah dan dalamnya ada beberapa istana yang ditempatkan segala puteri anak raja di bawah takluk Baginda. Antaranya ialah Raden Puspa Kencana yang cantik rupawan, namun dipanggil Ken Tambohan oleh Sang Nata dan Permaisuri. Pada suatu malam, Ken Tambohan telah bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan tubuhnya terang benderang, manakala pinggangnya pula dibelit oleh seekor naga. Baginda Sang Nata mempunyai seorang anak lelaki, yaitu Raden Inu Kertapati atau Raden Inu. Pada suatu malam, Raden Inu juga bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya, dan raksasa datang melarikan bulan itu. Ayah dan bonda Raden berpendapat bahawa Raden telah mencapai usia untuk berkahwin dan Patih telah mencadangkan kepada Permaisuri untuk meminang puteri Ratu Banjar. Pada suatu hari, Raden Inu telah pergi berburu di dalam taman bertempatnya istana Ken Tambohan. Raden Inu telah menyumpit seekor burung serindit. Namun, burung itu telah terbang masuk ke dalam kubah Ken Tambohan bertenun. Ken Tadahan, Ken Penglipur, berasa hairan dan memberitahu kepada Ken Tambohan. Lalu Ken Tambohan pun menangkap burung itu. Raden menitahkan Wirawani untuk mencari burung serindit itu tadi. Dan Wirawani pun melihat burung itu berada dalam kubah Ken Tambohan, lalu memberitahu kepada Raden Inu. Raden Inu pun pergi ke pintu kubah itu dan melihat Ken Tambohan, lalu bertanya, "Gerangan siapakah itu?" kepada Wirawani. Wirawani pun tahulah bahawa Raden Inu sudah jatuh hati dan memberi nasihat kepada Raden Inu agar tidak jatuh hati, supaya tidak dimarahi oleh kedua ayahanda dan bondanya. Namun, Raden tidak mendengar nasihat itu dan mencuba untuk masuk ke dalam kubah itu. Dimarahnya paman yang menjaga pintu kubah kerana tidak membenarkan ia masuk, kerana perintah yang telah dititahkan oleh Sang Nata. Kerana berasa takut terhadap Raden Inu, paman pun membuka pintu kubah itu. Lalu berlarilah segala puteri melihat Raden masuk dan tinggallah Ken Tambohan. Raden Inu mendekati Ken Tambohan dan membuatkan Ken Tambohan terkejut dan berlari. Raden memegang tangan Ken Tambohan yang hendak lari dan bertanya asal-usul, nama dan nama kain yang ditenun. Raden terpikat dengan Ken Tambohan, lalu memujuk dengan pujuk rayu dan cumbu-cumbuan. Namun, Ken Tambohan berasa takut untuk menerima Raden kerana bimbang Permaisuri akan murka. Tambahan pula, Raden akan ditunangkan dengan puteri Ratu Banjar. Raden Inu berkata, "Oh adindaku, janganlah berkata begitu. Kakang tiada mahu bercerai dengan adinda, walau apapun yang terjadi kepada kakang. Kakang tidak akan mungkir janji." Ken Tambohan rasa bersalah dan akhirnya menyerah kepada Raden Menteri. Maka berkahwinlah Raden Inu dengan Ken Tambohan tanpa pengetahuan Baginda Ratu dan Permaisuri. Sang Nata dan istrinya mula menyedari kehilangan anaknya, lalu bertanyakan kepada Wirawani. Akhirnya mereka pun tahu bahawa Raden telah berkahwin dengan Ken Tambohan. Sang Nata mempersetujui perkahwinan mereka kerana semua itu atas kehendak Dewata Mulia Raya, namun tidak bagi Permaisuri, dengan alasan Ken Tambohan itu anak celaka dan anak rampasan. Permaisuri berasa tidak puas hati dan mahu membalas dendam apabila Sang Nata memihak kepada anaknya. Suatu malam, Raden telah bermimpi Ken Tambohan ditangkap harimau lalu gaib ke dalam hutan. Keduanya menangis kerana mengetahui mimpi itu kerana takdir mimpi itu adalah penceraian antara mereka berdua. Keesokan harinya, Raden pergi menghadap bondanya.
Permaisuri berkata kepada Raden bahawa perkahwinannya dengan Ken Tambohan tidak disukai kerana Ken Tambohan anak jarahan dan tidak layak menjadi permaisuri. Raden berasa sedih apabila mendengar titah permaisuri yang ingin menjodohkannya dengan putri lain. Permaisuri kemudian menyuruh Raden pergi ke hutan untuk memburu kijang dan pelanduk. Permaisuri pergi ke istana Ken Tambohan selepas Raden Menteri pergi memburu. Ken Tambohan dimarahi oleh permaisuri. Permaisuri memberi arahan kepada pelebaya untuk membawa Ken Tambohan ke hutan untuk dibunuh. Ken Tambohan dibawa ke hutan bersama Ken Tadahan dan Ken Penglipur, dua inang pengasuhnya. Apabila pelebaya tiba di pohon cempaka berhampiran angsana, dia mendedahkan rahsia bahawa dia telah dititah oleh permaisuri untuk membunuh Ken Tambohan kerana dia berkahwin dengan Raden Menteri. Ken Tambohan meminta pelebaya memasukkan mayatnya ke dalam rakit dan meletakkan bunga cempaka dan angsana di sekelilingnya. Rakit dihanyutkan kemudiannya ke dalam sungai. Pelebaya membunuh Ken Tambohan dan dua pengasuhnya dengan menikah mereka. Ketiga-tiga mayat itu dihanyutkan mengikut arahan Ken Tambohan. Dewa-dewa di langit menyaksikan pembunuhan Ken Tambohan dan dayangnya. Raden Menteri dan pengikutnya bermandi di sungai selepas berhenti berburu. Mereka melihat rakit yang mengandungi bunga angsana dan cempaka hanyut. Walaupun mereka cuba mengambilnya, pengiring Raden Menteri tidak berjaya. Raden cuba mengambilnya. Baginda menerima rakit itu secara bebas, kemudian mendapati istrinya dan dua orang pengasuhnya dalam rakit itu. Baginda terkejut. Raden Menteri berasa bersalah kerana meninggalkan istrinya. Raden Menteri telah membunuh dirinya kerana kesedihannya yang melampau. Sang Nata menerima berita kematian Raden Menteri dan sebabnya. Sang Nata sangat sedih. Siasatan telah dijalankan oleh Baginda dan sekalian menteri menyatakan bahawa permaisuri adalah punca sebenar. Selain itu, permaisuri berasa menyesal atas tindakannya. Setelah memarahi permaisuri, Sang Nata menamparnya. Raden Menteri dan Ken Tambohan diarak ke kediaman istana. Apabila pelebaya dibunuh dan rumahnya dibakar, Sang Nata menghukum permaisuri untuk tinggal di luar istana untuk menjaga anjing perburuan. Sang Nata berduka cita dan memohon kepada Dewata Mulia Raya agar mereka berdua dapat dihidupkan kembali. Raden Menteri dan Ken Tambohan dihidupkan semula oleh Betara Kala kerana belas kasihan Betara Guru. Raden Menteri dan Ken Tambohan hidup kembali apabila mereka ditanam dengan kembang Gandapura dan Wijayamala. Dia juga memaafkan permaisuri. Ken Penglipur dan Ken Tadahan kemudiannya dihidupkan oleh Betara Kala. Pada penghujung cerita, Raden Menteri dilantik oleh Sang Nata, manakala Ken Tambohan menjadi ratu dan Suri Kuripan mengambil tempatnya.